Program My Best Buy, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama, mampu menjadi medan pemasaran produk pertanian dan perikanan sekaligus mengatasi lambakan hasil pertanian negeri ini. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Haji Yahya Hussein berkata, jualan terus kepada pengguna itu bukan sahaja membolehkan pengguna menikmati harga antara 5 hingga 20% lebih rendah, malah mampu meningkatkan hasil pendapatan petani dan nelayan. Program Julung Kali diadakan di Kompleks Pemasaran Fama Sabah di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP ini turut melibatkan jualan durian seberat 4 tan bagi pesta durian makan sampai puas dalam tempoh 1 jam dengan bayaran RM25. Jangan khawatir kalau kita tanam sesuatu tu dia punya produk berlebihan, kita ada Fama. Boleh cari jalan untuk buat marketing dan mereka juga sanggup membelinya. Datuk Yahya ditemui media selepas merasmikan penutupan karnival ini turut menyarankan pemilik tanah terbiar di negeri ini memanfaat tanah mereka dengan tanaman pertanian termasuk buah-buahan yang mempunyai nilai komersial untuk menjana pendapatan sekaligus meningkatkan sumber makanan negeri. Kemunculan Ranau sebagai pengeluar durian utama di negeri ini sejak beberapa tahun lalu membuktikan tiada lagi istilah daerah tertentu mampu menjadi pengeluar raja buah itu yang sebelum ini dimonopoli daerah Sipitang. Pada masa sama, kreativiti petani dan penternak amat penting dalam mempelbagaikan produk pertanian dan penternakan seperti tempoyak yang hanya didapati di Semenanjung. Fama Sabah merupakan lokasi jualan program My Best Buy ke-70 tahun ini dengan nilai hasil jualan produk lebih 7 juta ringgit. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah kini menyimpan rekod perkembangan dan data berkaitan virus Zika sebagai satu kaedah untuk lebih memahami virus berkenaan selain bagi tujuan rujukan. Setakat ini 2 jaluran dikenal pasti iaitu Micronesia dan French Polynesia. Pengarah Kesihatan Sabah Dr. Christina Rundi berkata penyimpanan rekod Zika juga satu inisiatif untuk mengenal pasti kes berkaitan microcephaly. Besides the registry, we are also looking back retrospective whether there were cases and whether these were in some way associated with Zika. Maksudnya, we are looking at our record in the past whether there were many microcephaly. And then moving forward will be the registry lah. And also we wanted to capture even rujukan because sometimes even referral to a pediatrician contohnya for small head we want to capture that data and eventually what happened. Beliau bercakap kepada media selepas merasmikan bengkel Endo QE 2016 di Kota Kinabalu. Sementara itu ketika diminta mengulas penamatan khidmat doktor udara di kawasan pedalaman, Dr. Christina menjelaskan khidmat tersebut bukan ditamatkan, sebaliknya kontrak berkenaan tidak disambung. Bagaimanapun, khidmat klinik bergerak kini diperkasa dengan 10 kenderaan bergerak ke kawasan pedalaman selain klinik-klinik desa sedia ada. Jabatan Hal Ehwal Islam Negeri Sabah JAHINS akan terus memberi kerjasama kepada pihak berkuasa dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi untuk mengesan beberapa individu dipercayai pengikut ajaran sesat Milah Abraham yang masih berada di Sabah. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah Negeri Sabah, Abidin Ali Hassan berkata, 4 individu daripada kumpulan itu berjaya dikesan lari ke Tawau selepas waran tangkap dikeluarkan Jawi dan polis. Namun, hanya 2 daripadanya berjaya diberkas pihak berkuasa. Jelasnya mereka yang diberkas akan didakwa mengikut seksyen yang termaktub dalam Undang-Undang Jawi dan tiada kaitan dengan JAHINS, melainkan mereka menjalankan fahaman ajaran sesat di negeri ini. Sudah diantar balik dan kes akan dibicarakan di wilayah lah. Ada section Biker. Itu di bawah bidang kuasa wilayah persekutuan. Jawi punya kuasa. Abidin yang ditemui media di Kota Kinabalu berkata demikian ketika diminta mengulas penyebaran ajaran sesat itu di negeri ini.
Dalam perkembangan sama, beliau berkata pihaknya belum mendapat sebarang maklumat mengenai penglibatan penduduk tempatan. Namun usaha menyekat penyebaran fahaman tersebut akan terus dilaksanakan. Belia khususnya lepasan institusi pengajian tinggi IPT disaran agar bersikap lebih terbuka dalam usaha untuk memajukan diri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Joseph Kurup berkata, golongan berkenaan harus bijak merebut peluang dalam pelbagai lapangan untuk meningkatkan taraf hidup. Menurut Tan Sri Kurup, lepasan IPT perlu berani menceburi bidang selain kelayakan akademik mereka seperti bidang kemahiran dan keusahawanan. Katanya kerajaan menyediakan peruntukan besar bagi pembangunan belia. Ini termasuk RM280 juta bagi latihan teknikal dan vokasional di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN untuk meningkatkan kemahiran belia. Selain itu, kerajaan juga mewujudkan program agropreneur muda dan melaksanakan kursus-kursus perladangan, kulinari, teknologi maklumat dan komunikasi serta pengurusan menerusi Sabah Skills dan Technology Center. Tan Sri Kurup yang juga ahli Parlimen Pensiangan berucap merasmikan majlis penutupan sesi dialog para graduan daerah Suk, Nabawan dan Pensiangan di Keningau. Seramai 120 peserta menghadiri sesi dialog ini yang memberi peluang kepada para belia di kawasan pedalaman berkenaan berkongsi permasalahan selain mencari peluang kerjaya. Masjid Bandaraya MBR Kota Kinabalu terus komited menyediakan pelbagai kemudahan pendidikan Al-Quran kepada umat Islam ke arah melahirkan generasi celik Al-Quran. Terkini MBR telah mewujudkan Akademi Quranis khusus untuk kanak-kanak kurang upaya OKU untuk mempelajari Al-Quran. Menurut pengerusi MBR, Datuk Haji Abdul Jamal Tun Sakaran, Akademi Quranis yang bermula beroperasi 19 September lalu kini mempunyai 5 pelajar OKU berumur 7 hingga 17 tahun dan dikendalikan 3 guru terlatih. Sistem pembelajaran adalah secara bersama dengan kehadiran ibu bapa selama 3 bulan sebelum mengambil alih tugas mengajar di rumah. Kita bermula dengan jumlah yang kecil supaya kita mudah untuk merangka sistemnya dan kita melihat perkembangan anak-anak ini. Tapi modelnya ni setiap 3 bulan. 3 bulan ini mereka dilatih, dibimbing di sini. Nanti selanjutnya dibimbing oleh ibu bapa di rumah. Datuk Haji Jamal ditemui media selepas Majlis Pelancaran Festival Hijrah MBR kali kelima 1438 Hijrah yang disempurnakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif di MBR Kota Kinabalu. Terdahulu ketika berucap dalam majlis ini, Datuk Haji Muhammad Arifin berkata pihaknya akan bekerjasama dengan Jawatankuasa MBR untuk mewujudkan satu modul khas mengenai pengurusan masjid berpandukan MBR untuk diperluas ke masjid-masjid seluruh negeri. Ini kerana MBR merupakan sebuah masjid yang mempunyai pengurusan sistematik dan moden selain mempunyai ciri-ciri inovasi untuk memudahkan umat Islam menyumbang ke arah pembangunan masjid dan ekonomi penduduk sekitar. Persatuan Kadazan Sabah KSS yakin budaya pertuturan bahasa Kadazan seawal usia muda dapat ditingkatkan melalui pelbagai kempen untuk menarik minat golongan belia, memperkukuh pengetahuan bahasa Kadazan sebagai bahasa ibunda suku kaum itu di negeri ini. Atas keyakinan itu, belia KSS Cawangan Putatan buat julung kalinya menganjurkan kempen Bulan Bertutur Bahasa Kadazan bertujuan memberi kesedaran tentang kepentingan mengekalkan bahasa ibunda kaum tersebut selain membimbing dan memantapkan penguasaan bahasa itu. Presiden KSS, Dato' Marcel Leiking berkata, usaha itu penting kerana bahasa Kadazan melambangkan identiti kaum tersebut yang wajar dikekalkan untuk warisan generasi akan datang. Mereka ini wajib pandai berbahasa Kadazan. They must be able to speak Kadazan before they can be considered as an appreciation award from the Kadazan Foundation and Kadazan Society. Beliau turut menggalakkan pelajar memanfaatkan peluang mempelajari bahasa ibunda di sekolah untuk memperkukuhkan pengetahuan tentang bahasa Kadazan.
Datuk Marcel bercakap dalam sidang media selepas melancarkan kempen Bulan Bertutur Bahasa Kadazan bermula semalam hingga 29 Oktober depan di Putatan Kota Kinabalu. Sepanjang kempen ini, pelbagai aktiviti diadakan, antaranya pertandingan membaca berita Kadazan, pembudayaan penggunaan perkataan kopi Vosian dan Koto Huadan di hotel dan pusat beli belah, pertandingan menulis bahasa Kadazan, serta aktiviti bertutur dan menulis esei dalam bahasa Kadazan di sekolah-sekolah terpilih. Seterusnya ikuti acara menarik di Sabah dalam diari hari ini. Seawal 7 pagi tadi, istiadat perbarisan sempena Hari Jadi Rasmi ke-63 yang di Pertuan Negeri Sabah sedang berlangsung di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Sejurus selepas itu, istiadat pengurniaan darjah-darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri akan diadakan pada pukul 9 pagi di Istana Negeri Kota Kinabalu. Pada pukul 6 petang pula akan diadakan majlis bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sabah di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Akhir sekali pada pukul 8.45 malam, majlis penyampaian hadiah kepada putra dan puteri Hijrah akan diadakan di Wad Bersalin Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah di Likas. Paparan tersebut mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, kembali kepada Delailah di Angkasa Puri. Silakan.